Okey, baik. Malam ni malam last kita sebelum menyambut Ramadan. Kita akan sambung balik insya-Allah selepas raya, seminggu insya-Allah. Dan lepas raya kita akan sambung surah Amma Yatasaalun insya-Allah. Habis juzuk Amma kita akan masuk surah-surah pilihan insya-Allah. Puan Zakiah seorang ke ataupun Tuan Haji Kamarudin ada sekali? Tuan Haji Kamarudin tak balik masjid lagi Ustaz. Masya-Allah. Itu dia selalu balik masjid tu dia kadang malas dah, penat dah, dia dengar je. Dia beristirahat ni. Okey, baik. Tak apa. Alhamdulillah. Okey, kita boleh jalan dulu sikit-sikit insya-Allah. Kita jalan dulu perlahan insya-Allah. Okey, hari ini surah kita surah yang terakhir. Surah An-Nas. Okey. Muka surat terakhir lah. Surah yang terakhir, muka surat yang terakhir. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, masya-Allah. Puan Oli dah ada, Puan Izian Wahidah dah ada, masya-Allah. Okey, hari ni surah An-Nas. Minggu lepas kita dah masuk sikit dia punya mukaddimah, tapi tak apa, kita ulang kaji balik mukaddimah dia. Surah An-Nas merupakan surah yang terakhir, diturunkan setelah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq surah yang ke-20, maknanya An-Nas ni adalah surah yang ke-21. Surah Makkiyah mengandungi 6 ayat. Isinya sama macam surah Al-Falaq. Isinya sama macam surah Al-Falaq, meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya dalam surah Al-Falaq kita minta perlindungan dengan Allah Taala daripada kejahatan yang kejahatan malam, kejahatan orang dengki, kejahatan yang Allah ciptakan, kejahatan orang-orang sihir. Manakala dalam surah An-Nas ni kita hanya minta perlindungan dengan Allah daripada satu perkara saja, itu bisikan-bisikan yang mendorong kita untuk membuat kejahatan. Itu saja. Okey? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul, terjemah qul, katakanlah. Terjemah qul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Okey, a'udzu, aku berlindung. Bi dengan Rabbin Nas, Tuhan manusia. Rabbin Nas, Tuhan manusia. Okey, ayat 2 terus. Malikin Nas, raja manusia. Malikin Nas, raja manusia. Ilahin Nas, Tuhan manusia. Ilahin Nas, Tuhan manusia. Okay, jadi kita buat terus ayat 1, 2 dan 3. Okay. Ayat 1, 2 dan 3. Okey, Puan Izawani, tolong terjemahkan untuk kita ayat 1, 2, 3 ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Ayat 2, Raja manusia. 3, Tuhan manusia. Okey, baik. Dalam surah An-Nas, dalam surah Al-Falaq, Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 1, Allah kata, Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan waktu falaq. Tuhan yang membelah. Maksud Tuhan yang membelah, Tuhan yang membelah cahaya pagi untuk keluar, ataupun Tuhan yang membelah biji benih untuk tumbuh dia punya tunas dia. Allah je boleh buat, selain Allah tak boleh buat. Dalam ayat ni Allah Taala sebut dengan jelas ayat Al-Falaq, ayat 1 surah Al-Falaq. Allah nak beritahu sifat Allah yang Allah je boleh buat, membelah cahaya waktu pagi. Tak ada siapa pun kalau Allah buat malam, Allah tak nak datangkan siang. Tak ada mana-mana kuasa boleh datangkan siang. Walaupun dia negara yang paling hebat teknologinya, paling banyak saintisnya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak nak datangkan siang, maka memang Allah Taala takkan datangkan siang. Begitu juga kalau Allah Taala tak nak tumbuhkan tunas
bagi sesuatu tumbuhan, memang tiada siapa boleh dah tumbuhkan tunas tersebut. Itu sifatlah nak suruh manusia fikir. Hari ni Allah Ta'ala tak payah suruh manusia fikir banyak sangat. Allah Ta'ala tu sifat dia Rabbin Nas, Tuhan manusia. Okey, baik. Apa beza? Kita nak bincang ni, perkataan apa beza Rabb dengan ilah. Jadi 3 perkataan yang kita nak bincang perbezaannya. Okey. Rabb Tuhan, ilah pun Tuhan. Okey. Allah, kita tak payah cari beza. Perkataan Allah ni tak payah cari beza sebab memang berbeza dengan segala-galanya Allah. Yang kita nak cari beza adalah ilah. Satu lagi Rabb. Satu lagi Rabb. Okey, satu lagi Rabb. Allah kita tak payah cari beza lah sebab Allah ni memang berbeza dengan segala-galanya. Adapun al-ilah ataupun Rabb kita nak cari beza malam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada setengah orang yang mengelirukan orang. Dia mengatakan Allah ni, lafaz Allah ni adalah lafaz de ilah. De ilah. Kenapa dia cakap de ilah? Ni orang kafir nak mengelirukan orang Islam. Dia kata lafaz ilah ni Tuhan. Tuhan tu banyak. Cuma orang Islam dia spesifikkan pada satu Tuhan dia saja. Sebab tu dia sebut de ilah. Jadi de dalam bahasa Arab nak jadikan satu perkataan tu de tambah alif lam lah. Contoh kitabun. Okey, kitabun, mana-mana kitab pun dipanggil kitabun. Tapi nak jadikan dia the book, kita tambah alif lam. Al-kitab. Jadi pendapat yang mengatakan lafaz Allah adalah lafaz yang dimasukkan alif lam selepasnya, sebelumnya. Maksudnya asalnya Allah ni ilah je, ditambah alif lam kat depan. Alif lam yang beri makna de. Jadilah Allah. Pendapat ni salah. Tak. Allah adalah lafaz yang tersendiri. Allah adalah lafaz yang tersendiri yang tidak ada sebarang tambahan pun dalam perkataannya. Jadi salahlah kalau soalan. Okey, salahlah kalau soalan tu apa beza Allah, ilah dan Rabb? Jawapannya Allah memang berbeza dengan segala-galanya. Cuma kita bincang dari sudut apa? Dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, makna Rabb ialah pencipta. Makna Rabb ialah pencipta, pemilik dan yang menguasai. Dia pencipta, dia pemilik dan dia menguasai. Contoh, saya buat rumah saya memiliki rumah saya dan saya menguasai rumah saya. Terpulanglah saya nak cat warna apa, saya nak renovate macam mana, saya nak pasang aircon ke, tak nak pasang aircon ke, nak lampu warna merah ke, biru ke, kuning ke, terpulang. Jadi saya boleh dipanggil Rabb kepada rumah saya. Untuk selain Allah, kalau kita panggil Rabb saja tak boleh. Rabb juga selain makna Tuhan, ada makna tuan. Saya seorang hamba kepada tuan saya. Jadi tuan saya boleh panggil Rabb. Maksudnya dia tuan kepada saya, tak jadi masalah. Adapun Rabb, saya panggil tuan saya tu apa? Rabbi saya panggil tuan saya bukan maksud Tuhanku Tuan saya, bukan Tuhanku, maksudnya macam tu. Okey, baik. Adapun selain tuan ni, kalau kita nak panggil Rabb saja tak boleh. Contoh, okey, saya beri contoh rumah saya tadi. Maka saya boleh mengatakan saya adalah Rabbul Bait. Pemilik, pencipta, pemilik, penguasa bagi rumah saya. Boleh? Ataupun saya ni kat kawasan kampung saya ni ada kambing, lembu, biri-biri. Maka orang panggil saya Rabbul An'am. Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Bukan terjemah dia Tuhan kepada binatang-binatang. Tuan kepada binatang-binatang. Saya banyak binatang ternak. Saya lah bela kambing, saya lah bela lembu. Okey, tak ada masalah. Ataupun saya ni buka banyak sekolah. Ada 10, 11, 12 cawangan sekolah saya. Sekolah tu saya buat nama saya lah, contoh. Okey, sekolah tu saya buat nama saya. Jadi saya ni orang boleh panggil apa? Rabbul Madrasah. Orang panggil saya Rabbul Madrasah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Maksud Rabbul Madrasah tu bukan Tuhan kepada sekolah-sekolah, owner, pemilik yang menguasai. Saya nak tutup sekolah, saya nak buang cikgu tu, nak ambil cikgu mana, nak buang pelajar mana tu pulang pada saya. Itu dipanggil Rabbul Madrasah.
Adapun orang tu, kita nak panggilkan dia Rabb saja tanpa ada perkataan yang selepas dia, tak boleh. Jadi makna Rabb ialah yang menciptakan, yang menguasai dan yang memiliki. Jadi lafaz Rabb yang orang kafir maksudkan adalah Tuhan-Tuhan mereka. Sedangkan bagi kita, tidak ada Rabb yang layak memiliki sifat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cumanya dari sudut adab, kalau kita ada guru, kita ada ulama yang bimbing kita panggil apa? Murabbi. Murabbi. Okey? Daripada perkataan Rabb ni, okey, keluarlah perkataan Rabbani. Daripada perkataan Rabb, keluar perkataan Rabbani. Maksud Rabbani, orang yang menghabiskan banyak masa untuk Allah. Itu maksud Rabbani. Puan Zakiah telah baca boleh? Surah Ali Imran, muka surat 60 tak silap saya. Yes, muka surat 60. Ayat yang ke-79. Muka surat 60 ayat 79. Tolong baca Puan Zakiah. Boleh Ustaz? Ya, muka surat 60. Ayat 79. Ayat 79. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 79 ya. Ya. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberikan kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah kerana kamu mengajarkan kitab dan kerana kamu mempelajarinya. Okey. Jadilah kamu pengabdi pada Tuhan. Jadi pengabdi pada Allah dipanggil Rabbaniyin. Orang yang menghabiskan diri untuk Allah. Kebanyakan masa dia untuk Allah. Kebanyakan usaha tenaga dia untuk Allah. Okey, kebanyakan usaha dia, masa dia, tenaga dia untuk Allah, maka dipanggil Rabbani. Rabbaniyin dalam ayat yang Puan Zakiah baca tu, ada perkataan kan? Walakin kunu Rabbaniyin. Rabbaniyin tu ada ya nun kat belakang, plural lah, ramai. Kalau seorang, Rabbani. Rabbani. Jadi perkataan Rabbani berasal pada perkataan Rabb. Okey, baik. Tak apa. Tu Rabb. Apa makna ilah? Apa makna ilah pula? Ilah ialah sesuatu yang disembah. Dari sudut bahasa, apa saja yang disembah, ilah. Katakanlah hari ini ada satu agama baru. Contoh, ada agama baru pelik-pelik hari ini disembah cawan. Contoh, agama baru ini sembah cawan. Agama baru hari ini, contoh. Maka dari sudut bahasa, cawan tu dipanggil ilah. Salah tak perbuatan mereka sembah cawan tu? Salah, dosa besar syirik. Tapi sesuatu yang disembah dipanggil ilah. Katakanlah ada ramai orang taksub kat saya hari ini, contoh, tiba-tiba dia sembah saya. Saya tak suruh pun dia sembah saya. Contohlah. Jadi bila saya mula disembah oleh orang, maka saya adalah al-ilah. Maksudnya benda yang nampak yang disembah dipanggil ilah. Benda yang nampak lalu disembah dipanggil ilah. Contoh, ketika mana Nabi Musa AS jumpa Allah 40 hari untuk ambil kitab Taurat, Samiri yang jahat tu, dia telah buat patung lembu emas. Maka dia kata apa? Kepada patung tu, ilah. Dia guna perkataan ilah pada patung lembu emas yang dia buat. Tolong baca dia, Puan Maisarah Mukhtar, tolong baca boleh. Surah... Saya tengah drive, tak boleh sorry. Okey, baik. Bahaya baca sambil drive. Tolong baca dia. Tak apa. Tolong baca Tuan Haji Salahuddin, boleh Tuan Haji Salahuddin? Surah Taha. Boleh Tuan Haji Salahuddin, Surah Taha. Surah Taha, perkataan ilah. Muka surat. Sekejap, saya cari je muka surat. 318. Ayat atas sekali. Ayat berapa Ustaz? 88. 88 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari lubang api itu dia Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa. Terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Samiri bila dia buat keluar patung lembu tu, dia kata apa? Inilah Tuhan kamu dan Tuhan Nabi Musa. Tapi Musa lupa tu Tuhan dia.
Kenapa dia panggil Tuhan? Kerana dia nak beritahu patung lembu tu kena disembah. Memang mereka dah sembah pun patung lembu tersebut. Di patung lembu tu dipanggil ilah. Kenapa dia panggil ilah? Kerana patung lembu tadi disembah oleh Bani Israel. Jadi apa saja yang disembah dipanggil ilah. Sebab tu kita sebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Maknanya tiada apa pun layak disembah. Tiada apa pun patut disembah. Sebab tu kita sebut la ilaha illallah. Apa maksudnya? Tidak ada siapa pun yang layak disembah kecuali Allah. Jadi sesuatu yang disembah maka dia dipanggil ilah. Dia dipanggil ilah. Okey, baik. Fir'aun kan punya teruk dia mengaku dua-dua sekali. Dialah Rabb, dialah ilah. Fir'aun ni dia mengaku dua-dua sekali. Rabb pun dia, ilah pun dia. Tengok surah apa ya? An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Puan Noli tolong baca boleh? Puan Noli. Surah An-Nazi'at. Wan-Nazi'ati gharqa. Boleh Ustaz. Muka surat sekejap saya cari. Muka surat 584. 584 ayat yang baca daripada ayat 20 sampai 24. 20 sampai 24. Surah An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi dia, Fir'aun, mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Terima kasih Puan Noli. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. So perkataan Tuhan tu apa dia? Ana rabbukumul a'la kan? Faqala ana rabbukumul a'la. Jadi kat situ dia ngaku dia Rabb. Kat situ dia ngaku dia Rabb. Okey, kat sini dia ngaku dia Rabb. Dalam surah Al-Qasas, ilah pun dia juga. Ilah pun dia juga. Punya teruk Fir'aun. Surah apa ya? Al-Qasas. Ya, Al-Qasas. Tuan Haji Faizin ada? Puan Noli? Tuan Faizin ada? Puan Noli? Ada. Dia tak masuk Saya kat office Ustaz, dia dekat rumah. Okey, baik. Tak apa. Dia masuk tu. Okey, tak apa. Tolong baca dia. Datuk Osu tolong baca boleh Datuk Osu? Surah Al-Qasas. Kat sini Fir'aun mengaku, tadi Fir'aun mengaku dia Rabb. Sekarang surah Al-Qasas ni Fir'aun mengaku dia ilah pula. Fir'aun mengaku dia ilah. Muka surat 390. Boleh Datuk Osu? 390 ayat yang ke-38. 390. Ayat berapa Ustaz? 38. 38. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Firaun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Wahai Haman, bakarkanlah tanah liat untukku, untuk membuat batu bata, kemudian buatkan bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahawa dia termasuk pendusta. Terima kasih Datuk. Kat sini Fir'aun, ilah pun dia juga. Tadi Rabb dia, ilah pun dia juga. Dia kata apa? Aku tak tahu ada ilah selain aku. Bagi aku seorang je lah ilah. Bagi dia, dia lah ilah. Jadi dia kata ada ke ilah Musa yang Musa duk mengaku dia ada ilah, dia ada Tuhan tu ada ke? Buat ni, tolong buat menara tinggi. Aku nak naik atas nak tengok ada ke tak ada ni. Aku rasa dia menipu ni. Tu Fir'aun. Jadi Fir'aun dialah Rabb, dialah ilah. Sebab tu dia kata ana rabbukumul a'la. Jadi ayat yang Puan Ali baca tadi, akulah Tuhan kamu paling tinggi. Makna kata-kata Fir'aun apa dia? Banyak lagi Tuhan-Tuhan lain yang ada kat Mesir. Patung-patung banyak lagi Tuhan-Tuhan lain. Cuma dalam banyak-banyak Tuhan lain tu, yang paling tinggi dia. Atas dia tak ada dah. Yang paling tinggi dia. Atas dia tak ada dah. Bos nombor satu dia. Tuhan nombor satu dia. Tuhan nombor 2, 3, 4, 5 banyak lagi. Patung A, patung B, patung C banyak lagi. Yang paling tinggi dia. Dalam surah Al-A'raf, ketika mana dia apa ya? Ketika mana dia dengan Nabi Musa AS, dia kalah sihir dengan Nabi Musa AS. Apa dia punya penghasut cakap pada dia? Boleh tak Tuan Haji Ishak Kasim tolong baca boleh? Tuan Haji Ishak Kasim. Muka surat 165. Ayat 165. Ayat 127.
127. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerosakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkanmu dan tuan-tuanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Tengok ayat dia. Penghasut Fir'aun cakap ke Fir'aun, kita nak biarkan ke Musa dengan kaum dia ni meninggalkanmu dan meninggalkan juga Tuhan-Tuhanmu yang lain? Jadi makna ayat ni, Mesir tu bukan Fir'aun seorang, banyak lagi. Yalah, Mesir tu besar. Takkanlah seluruh penduduk Mesir nak kena pergi sembah dia hari-hari. Contoh Mesir tu kita bayangkan macam Malaysia, Fir'aun duduk kat Johor, contohlah, ni sekadar contoh Orang Perlis, orang Pening, orang Selangor kan nak pergi Johor hari-hari. Jadi ada wakil-wakil dia kat negeri-negeri tertentu, daerah-daerah tertentu. Adalah negeri-negeri dia. Okey? Adalah bandar-bandar dia. Setiap bandar tu adalah wakil-wakil Tuhan dia. Fir'aun pun tahu ada Tuhan lain selain dia. Maksudnya yang lagi bawah pada dia. Cuma yang paling tinggi dia, tu Fir'aun. Allah tak ada langsung. Sebab tu ketika mana Nabi Musa AS berdakwah tentang Allah, Fir'aun tanya soalan yang tak masuk akal. Okey? Tengok surah Al-Kahfi. Tolong baca boleh? Puan Izian Wahida. Surah Boleh. Sekejap bukan Kahfi kot. Yes, surah Taha 314. Surah Taha 314. Ayat 49. Ayat 49. Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun berkata, maka siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa? Okey, itu satu. Fir'aun tanya Nabi Musa, siapa Tuhan kamu tu? Orang musyrikin Mekah. Puan Izian tolong baca satu lagi apa ni? Orang musyrikin Mekah, dia tahu Allah tu siapa. Dia kenal Allah tu siapa. Cuma bagi musyrikin Mekah ada berhala-berhala lain yang Tuhan juga, bukan Allah satu je. Bagi orang musyrikin Mekah. Sebab tu banyak ayat Quran, bila kita tengok nanti, Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin, siapa cipta mereka? Mereka jawab Allah. Siapa cipta langit bumi? Mereka jawab Allah. Bagi orang musyrikin, Allah ada, cuma sekutu-sekutu Allah banyak lagi atas muka bumi ni. Bagi Fir'aun, Allah tak ada langsung. Sebab tu dia tanya soalan kat Nabi Musa, siapa Tuhan kamu tu? Okey, baik. Tengok surah Asy-Syu'ara. Puan Izian tu baca satu lagi boleh? Surah Asy-Syu'ara. Buku surat 368. Puan Izian baca dulu 367 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Okey. Sekejap Puan Izian jangan ada lagi. Ketika Allah suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun jumpa Fir'aun, cakap, kami adalah utusan Tuhan sekalian alam. Kalau kami utusan daripada negara sekian, daripada raja sekian, daripada menteri sekian, contoh. Fir'aun tak payah tanyalah. Kenal lah orang tu, raja tu, menteri tu, contohlah. Tapi ini, ketika mana Nabi Musa kata, aku ni utusan Tuhan sekalian alam. Maka Fir'aun tak puas hati dengan kata-kata tu. Ada ke Tuhan sekalian alam? Wahai aku Tuhan, boleh ada Tuhan sekalian alam? Terus pergi muka surat sebelah, Puan, ayat 23. Boleh tak, Puan Izian? Ayat 23. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? Terus sampai 28. Terus sampai 28, Puan. Dia, Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempercayainya. 25. Dia, Fir'aun berkata kepada orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan? 26. Dia, Musa berkata, dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. 27. Dia, Fir'aun berkata, sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila. 28. Dia, Musa berkata, dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu mengerti. Okey, terima kasih Puan. Di ayat ni, Nabi Musa terangkan pada Fir'aun tentang siapa Rabb. Fir'aun tak boleh terima ada Rabb selain dia. Orang musyrikin,
Bila Allah suruh Nabi sampaikan, Allah telah cipta langit bumi, Allah telah cipta siang malam, dia orang boleh terima. Fir'aun tak boleh. Bagi Fir'aun, dialah Rabb, dialah ilah. Bagi kita orang Islam, tak ada siapa layak jadi Rabb kecuali Allah, dan tiada siapa yang layak jadi ilah kecuali Allah. Jadi dalam ayat kita ayat 1 surah An-Nas ni, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Bila sebut Tuhan manusia, maknanya pencipta manusia, yang menguasai manusia, yang mentadbir seluruh urusan manusia. Dia layak jadi Tuhan. Siapa yang nak jadi macam Allah, siapa yang nak jadi macam Allah, maksudnya nak jadi Tuhan juga, dia kena boleh menciptakan manusia, dia mesti juga boleh mentadbir, menguasai seluruh kehidupan manusia. Baru layak jadi Rabb. Kalau tak, hanya mengaku Rabb sahaja, tak boleh. Okey, perkataan An-Nas, okey, memberi makna manusia, adalah gabungan antara nun, alif dan sin. An-Nas, nun, alif dan sin. Selain nun, alif dan sin, perkataan An-Nas juga, perkataan manusia juga, insan. An-Nas manusia, al-insan pun manusia. Ada gabungan alif, nun, sin, nun, alif, sin, jadi manusia. Al-insan, banyak ayat. Wal as insan dah jadi bahasa Melayu. Insan jadi bahasa Melayu. An-Nas bahasa Arab, orang Melayu tak panggil An-Nas, orang panggil insan. Jadi An-Nas satu manusia, insan satu manusia juga. Jadi Allah Taala cakap dalam ayat ni, katakanlah Allah Tuhan bagi manusia. Allah guna manusia perkataan satu, An-Nas kat sini. Kenapa Allah guna perkataan An-Nas satu je kat sini? Adakah Allah Tuhan bagi satu atas seorang manusia saja? Tak. Walaupun Allah guna perkataan An-Nas, satu manusia, maknanya apa? Setiap satu. Bila Allah guna perkataan An-Nas, maksudnya setiap seorang termasuk dalam ni. Setiap seorang akan termasuk dalam kategori manusia ni. Jadi Allah, Tuhan bagi semua manusia. Tidak ada pengecualian. Saya bukan Tuhan Allah awak, saya Tuhan bagi Tuhan yang lain. Contoh. Tak ada. Bila sebut, walaupun Allah guna lafaz An-Nas, satu. Tapi adakah makna Allah ni Tuhan bagi seorang manusia? Tak. Maksud satu tu adalah setiap seorang manusia, Allah telah Tuhan dia. Tak ada orang boleh kecualikan diri dia. Saya tak termasuk. Tak ada. Okey, baik. Satu lagi perkataan manusia adalah al-insan. Jamak ataupun plural. Jamak ataupun plural bagi An-Nas, jamak ataupun plural bagi insan, apa dia? Dua. Satu, unasun. Unas. Seorang manusia, An-Nas. Banyak manusia, unas. Semua buka boleh? Tolong baca boleh? Tolong baca. Puan Salmah Kasim, tolong baca Puan Salmah Kasim boleh? Surat berapa Ustaz? Okey, muka surat 161, ayat atas sekali. Muka surat 161, ayat atas sekali, ayat 82. Kalau kita tengok dalam ayat tu, ada perkataan unas. Kalau kita tengok ayat tu, ada perkataan unas. 161, 82 ke Ustaz? Ya, 82, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jawapan kaumnya tidak lain hanyalah berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya daripada negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Terima kasih Puan. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Jadi mereka, siapa mereka ni? Orang-orang yang meliwat tu lah. Zaman Nabi Lut, mereka rasa perbuatan liwat mereka tu suci, tak jadi masalah. Jadi unas tu plural, ramai. Unas. Plural bagi An-Nas. Ni satu. Lagi ramai, lagi banyak plural yang lagi tinggi, yang lagi ramai pada unas ni, dipanggil Anasi. Tolong baca boleh? Puan Nur Iznida. Puan Nur Iznida, tolong baca surah Al-Furqan. Muka surat? Kejap. Okey, muka surat 364. 364 ayat 49. 364 ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebahagian apa yang telah kami ciptakan, berupa haiwan-haiwan ternak dan manusia yang banyak. Okey, terima kasih. Jadi manusia yang banyak tu apa? Bahasa Arabnya Anasi. Tengok.
Tadi Puan baca terjemah dia kan 49. Tengok ayat 49 dalam. Linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasi. Nampak wa anasi. Jadi unas, anasi, insan. Okey, itu semua memberi makna manusia. Insan seorang, anas seorang, unas plural, anasi plural. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan manusia gabungan alif nun sin ataupun nun alif sin. Perkataan manusia. Dulu saya selalu kata perkataan manusia tu berasal pada perkataan nun sin dan ya. Nun sin ya dalam bahasa Arab maksudnya apa? Lupa. Contoh kalau saya tanya soalan, ingat tak ni? Tuan-tuan nak jawab, saya lupa jawab macam ni. Nasi tu. Nasi tu maknanya saya lupa. Kalau kita ramai-ramai nak cakap kami lupa, nasi nak, kami lupa. Bukan kami makan nasi. Nasi nak, kami lupa. Bahasa Arab. Tetapi menurut Profesor Dr. Solehah Yaakob, ni kajian dia lah. Dia study tinggi lagi. Saya pun sebelum ni dalam ceramah-ceramah kuliah saya pun, saya akan kata perkataan insan berasal pada perkataan nasiya, lupa. Tapi pendapat dia tak. Boleh nampak tak kat skrin? Semua sahabat-sahabat nampak ke? Nampak tak? Nampak. Okey, nampak Semua nampak. Profesor Dr. Solehah Yaakob. Dia UM. Dia kata insan yang dikait dengan insan, perkataan lafaz insan yang dikaitkan dengan pelupa ataupun nasiya tu adalah pendapat yang lemah. Adalah pendapat ahli bahasa. Bukan tak ada langsung, ada. Cuma pendapat tu tak kuat, lemah. Ulama bahasa telah sepakat bahawasanya perkataan insan berasal pada perkataan anisa, iaitu jinak dan bertolak ansur. Jinak ni lebih pada binatang lah. Jinak ni tak sesuai untuk Melayu pada. Jinak ni macam kurang sesuai lah untuk manusia. Jinak ni untuk binatang. Perkataan anisa ni terjemah dia paling sedap untuk manusia, mesra. Jadi orang nama Anas, Anis, apa lagi? Itulah bahasa Melayu kan. Anas, Anis, Anisa. Okey, itu semua memberi makna perkataan mesra. Bertolak ansur. Senang mesra, senang nak berbual, senang nak berbicara, senang nak ajak bertolak ansur. Binatang tak, bukan semua jinak. Ada yang jinak, ada yang tak jinak. Okey, cuma perkataan jinak ni wallahualam, saya rasa lah tak sesuai jinak guna untuk orang kan. Tapi tak apalah, mungkin dia tersilap dekat sini. Cuma insan lupa, boleh, cuma pendapat lemah. Insan berasal pada perkataan alif nun sin. Tengok kat skrin kan, alif nun sin. Jadi bila alif nun sin, daripada sinilah keluar annas, daripada sinilah keluar insan, daripada sinilah keluar unasun tadi, daripada sinilah keluar anasi. Boleh? Jadi kita manusia sepatutnya kita kena bertolak ansur, kita kena jinak, bukan kena jinak lah, kita kena mesra dengan semua orang. Mesra dengan semua orang. Orang nak mesra dengan kita mesra dengan orang tu. Yang orang nak mesra dengan kita pun kita buat sombong, buat tak nak dengar je, maka tak sesuai dengan lafaz insan tersebut. Okey, baik. Ayat 1, Allah ajar Nabi dan kita semua untuk minta lindung dengan Allah, Tuhan bagi seluruh manusia. Walaupun manusia tu dia ngaku dia Tuhan, Allah juga Tuhan bagi dia. Allah juga pemilik, Allah juga penguasa, Allah juga pencipta bagi dia. Allah juga pemilik, penguasa, pencipta bagi manusia tersebut. Okay. Ayat 2, Malikin Nas. Perkataan Malikin Nas beri makna raja. Dalam bahasa Arab ada 4 perkataan. Ada 4 perkataan yang sama ejaan, sama huruf tapi berbeza baris. Tengok perkataan kita sekarang, Malikin Nas. Antara sifat Allah adalah Malikin Nas. Ada kira baca Malikin Nas, ada. Okey, mim, tengok mim, lam, kaf. 1. Mim, lam, kaf. 2. Mim, lam, ni lam mim, lam, kaf. 3. Mim, lam, kaf. 4. Jadi semua sama huruf kan? Beza baris sahaja. Huruf sama, beza baris sahaja. Jadi ayat kita, ayat 2 surah An-Nas, kita dah terjemah tadi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apa terjemah malikin nas kat sini? Raja. Ni, malikun, raja dalam bahasa Arab. Malikun, raja. Boleh? Kalau lam baris atas, malakun, mim,
lam, kaf. Malakun. Malakun apa dia? Malaikat. Kalau malakun, malaikat. Boleh? Nanti kita tunjuk perkataan malaikat. Saya tunjuk je lah, senang. Okey. Tengok surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Ada perkataan malakun nak tunjuk pada tuan-tuan. Malakun ke, malakan ke, samalah. Tengok semua, muka surat 128, ayat 8 dan ayat 9. 128, ayat 8 dan ayat 9. Tuan Faizin tolong baca boleh, Tuan Faizin? Boleh, Ustaz. Awal 128. kali ayat 8, sebelah dia 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu. Tetapi mereka tidak diberi sedikit pun penangguhan. Ayat 9. Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan daripada malaikat, pastilah kami jadikan dia wujud lelaki, dan dengan demikian pasti kami akan jadikan mereka ragu-ragu sebagaimana kini mereka ragu. Okey, terima kasih Tuan Faizin. Jadi dalam dua ayat yang Tuan Faizin baca untuk kita tadi, ada 3 perkataan malaikat. Wa qalu laula unzila alaihi malakun. Walau anzalna malakan, samalah malak, lam baris atas. Kemudian ayat 9, walau ja'alnahu malakan. Jadi lafaz malaikah dalam Quran tu kan, al-malaikatu tu plural. Seorang malaikat ataupun satu malaikat, malakun. Boleh? Yang ketiga mulkun. Mulkun ni senang, surah Al-Mulk kan? Surah Al-Mulk baca setiap malam, Aisyah Al-Mulk. Apa timah mulkun? Kerajaan. Okay, sesuatu kerajaan, tak kisah kerajaan Allah ke kerajaan kita ke, okay, dipanggil malakun. Mulkun. Contoh, Allah boleh bagi kerajaan pada siapa Allah nak bagi. Allah boleh tarik balik kuasa pemerintahan kerajaan daripada siapa Allah nak tarik. Contoh. Tolong baca, semua dah baca ya. Saya rasa semua dah baca. Tolong baca Puan Izzah ni. Surah apa ya? Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Okey. Muka surat 53. Ayat yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang memiliki pemerintahan, Engkaulah yang memberi pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Okey. Cukup kan? Terima kasih. Jadi dalam ayat tu Allah Ta'ala guna perkataan Qulillahumma malikal mulki, kingdom. Mudah terjemah kingdom. Satu lagi daripada perkataan mim lam kaf ni, mim baris bawah. Ni mim baris atas, mim baris atas, mim baris depan. Kat sini mim baris bawah. Okey. Apa terjemah milkun? Pemilikan. Milkun, pemilikan. Hak Melayu juga dah. Hak milik ni. Perkataan milkun. Jadi nama Allah Maliki Yaumiddin dalam surah Fatihah tu gabungan antara perkataan malikun, milkun dengan mulkun. Gabungan 3 ni 1, 2, 3. Keluarlah ayat surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin maksudnya raja pada hari pembalasan. Pemilik bagi hari pembalasan. Pemilik bagi hari pembalasan. Pemilik bagi kerajaan pada hari pembalasan itu. Sebab tu ada qiraat baca pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita baca panjanglah Maliki Yaumiddin kan. Ada qiraat baca pendek. Okey, baik. Itu dari sudut bahasa Arabnya. Dari sudut terjemahannya, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Allah raja bagi seluruh manusia. Bila kata Allah raja bagi seluruh manusia, raja punya keputusan tidak boleh dipertikaikan, tidak boleh dipersoalkan dan tidak boleh dibantah, ditentang. Itu baru jadi raja. Kalau dia raja, bila ramai orang tentang, bila ramai orang tak sokong, bila ramai orang tak setuju, dia terpaksa ubah keputusan, maka dia bukan raja.
Allah nak beritahu yang semua manusia tak layak jadi raja macam dia. Termasuk Nabi Isa dan juga Maryam. Allah bagi dalil mudah nak tunjuk dia raja manusia. Surah apa ya? Surah Al-Ma'idah. Tolong baca Puan Zakiah surah Al-Ma'idah. Saya cari muka surat. Yes. Muka surat 110. Muka surat 110 ayat bawah sekali. 110 ayat bawah sekali. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Isa putra Maryam serta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tu baru raja. Terima kasih Puan Zakiah. Tu baru raja. Ustaz. Tak ada orang pertikaikan. Bahkan sekarang kalau ada raja, bukan kita nak kutuk raja, tak. Kalau ada seorang raja, dia buat keputusan, bini dia suruh ubah. Dia tak pasti ikut cakap bini dia. Dia sebenarnya bukan raja. Okay? Dia seorang raja, orang panggil dia raja lah. Kita tak kata siapa-siapa ni, kita bincang dari sudut istilah. Dia seorang raja tapi bila dia buat satu keputusan, isteri dia suruh ubah, dia pun terpaksa ubah. Maka kat situ telah hilang sifat raja dia itu. Allah Ta'ala kalau dia nak matikan Nabi Isa, nak matikan mak Nabi Isa, siapa boleh halang? Kalau Nabi Isa anak Allah, Nabi Isa boleh halang. Ayah, kenapa nak matikan mama? Contohlah. Orang musyrik, orang Kristian agak Maryam tu isteri Tuhan, Isa tu anak Tuhan. Jadi Allah nak beritahu yang dia ni raja bagi manusia. Kalau dia nak binasakan Nabi Isa, dia nak binasakan Maryam, dia nak binasakan seluruh manusia, tiada siapa boleh halang dia. Termasuk malaikat-malaikat. Barulah raja. Barulah namanya raja, baru layak jadi raja. Tiada siapa, sama ada individu, ataupun NGO, ataupun persatuan, ataupun kumpulan lagi besar, boleh halang dia. Itulah nama hakikat raja sebenar. Okay, kita ini raja kat sebuah negeri, kat sebuah negara. Tapi kita tertakluk juga dengan undang-undang dunia contoh. Kita berkuasa kat tempat kita je, kita pak orang lain, kita dah tak ada kuasa dah. Maka kita raja bagi kawasan kita sajalah. Allah Ta'ala dia raja bagi seluruh manusia. Maknanya, keputusan Allah lah yang menentukan apa saja berlaku pada semua manusia. Okay, baik. Seterusnya ayat 3, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Okey, jadi perkataan ilah tadi kita dah terangkan. Apa makna ilah tadi? Tuhan bagi manusia. Bila Allah sebut Allah lah ilahin nas, maka selain Allah tak layak jadi ilah. Selain Allah tak layak jadi ilah. Sebab tu kita selalu menjadi satu ayat yang lumrah, yang biasa kita baca. Apa dia? Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Okay, satu hari orang kafir musyrikin perli Nabi, ejek Nabi. Dia kata Nabi duk sembah Allah je. Padahal tu Tuhan juga, berhala ni Tuhan juga. Maka dia cakap kat Nabi, cerita sikitlah pasal Tuhan Allah kamu tu. Sampai kamu duk sembah dia je, benda lain tak sembah. Kami yakin Allah ada. Kami tahu Allah ada, Allah wujud, Allah ciptakan tu, ciptakan ni. Tapi Allah boleh ke nak handle semua? Bagi orang musyrikin Mekah, Allah buat benda-benda besar je. Orang dia panggil big scale. Benda besar-besar Allah jaga. Benda kecil-kecil, nak lahirkan anak, nak tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, nak buat binatang tu beranak, contohlah, ada Tuhan-Tuhan lain. Jadi ketika mana orang musyrikin cabar Nabi ataupun sindir perli Nabi dengan mengatakan sif lana rabbak, cerita sikit pada kami pasal Tuhan kamu, maka Allah turunkan ayat. Tolong baca dia Tuan Haji Salahuddin, tolong baca boleh? Tuan Haji Salahuddin, muka surat 24 ayat bawah sekali. Ini yang kita semua baca dalam Yasin Tahlil, wirid lepas sembahyang kadang-kadang. Surat 24 Ustaz. Yes, ayat bawah sekali. Bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 24 bawah sekali. Ya. 161. 163. 163. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih
Maha Penyayang. Okey. Jangan alih lagi Tuan Haji Salahuddin. Ketika mana Nabi jawab macam ni pada orang musyrikin, maka dia pun kata, wa ma burhanuhu, apa bukti kata-kata kau tu? Boleh tak bagi bukti yang kau kata Allah tu satu je. Tak ada selain dia Tuhan juga. Dia satu je Tuhan. Maka Allah turunkan ayat seterusnya. Tolong baca Tuan Haji Salahuddin ayat seterusnya, ayat 10 ayat muka surat 11, ayat 164 pula. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, yakni kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Okey. Semua yang dibaca oleh Tuan Haji Salahuddin tadi, satu je boleh buat, Allah. Berhala ke, Nabi Isa ke, malaikat ke, tak boleh nak buat macam Allah Ta'ala buat. Itulah bukti Allah Ta'ala tu satu. Itulah bukti Allah Ta'ala tu Esa. Di sebab tu perkataan ilah hanya layak bagi Allah. Walaupun dari sudut bahasa, apa saja yang disembah oleh makhluk dipanggil ilah, tetapi Allah nak beritahu Tuhan yang sebenar adalah Allah sahaja. Okey. Jadi dalam surah Al-Falaq, kita minta lindung dengan satu je nama Allah. Apa dia? Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Tu je. Dalam surah Al-Falaq minggu lepas. Dalam surah ni, An-Nas, kita minta lindung dengan 3 nama Allah. Apa dia? Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kenapa sampai minta lindung dengan 3 nama Allah ni? Kerana apa yang kita minta lindung dengan Allah daripada surah An-Nas ni, jauh lebih bahaya, jauh lebih memudaratkan daripada apa yang kita minta lindung daripada surah Al-Falaq. Kalau ada orang wajah kita malam-malam, bahaya tak? Orang masuk rumah rompak kita, orang masuk rumah curi barang-barang berharga kita, bahaya tak? Bahaya. Orang sihir kita, bahaya tak? Bahaya. Orang dengki kita, bahaya tak? Bahaya. Boleh mudarat. Tetapi yang surah An-Nas ni lagi bahaya pada 3 perkara ke atas dalam surah Al-Falaq sebelum ni. Lagi bahaya. Apa dia yang bahayanya? Kita masuk ayat. Okey, ayat nombor 4. Sambung kita sekarang ayat nombor 4. Surah An-Nas ayat yang keempat. Min daripada, okey. Syarri bisikan. Terjemah syarri kejahatan. Maafkan saya. Min daripada syarri kejahatan. Okey, terjemah syarri kejahatan. Okey. Al-waswasi bisikan. Al-waswas, kita dah jadi bahasa Melayu kan, gunakan tanpa was-was. Okey. Al-waswas terjemah dia bisikan-bisikan. Al-khannas yang sentiasa bersembunyi. Al-khannas yang sentiasa bersembunyi. Maksudnya bisikan tu kita tak nampak. Okey. Allazi yang yuwaswisu, terjemah yuwaswisu, sentiasa membisik-bisikkan. Yuwaswisu terjemah dia sentiasa membisik-bisikkan. Fi dalam ataupun pada, terjemah fi dalam ataupun pada. Sudurin nas, hati manusia. Sudur sebenarnya dada. Maksud dada kat sini adalah tempat ataupun sesuatu yang ada dalam dada, iaitu hati-hati manusia. Suduri, hati-hati. Satu hati dia panggil sadri. Kita baca doa tadi, Rabbi syrahli sadri. Sadri satu hati. Suduri, hati-hati. An-nas, manusia. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Ayat kita sekarang. Tolong terjemahkan dia. Puan Izian. Terjemahkan Puan Izian Wahidah boleh? 2 ayat. Ayat 4 dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 4. Daripada kejahatan, bisikan-bisikan yang sentiasa bersembunyi. Ayat 5. Yang sentiasa membisik-bisikkan dalam hati-hati manusia. Okey, baik. Kita minta lindung dengan Allah. Guna 3 nama. 3 nama Allah. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kenapa?
untuk kejahatan yang tak nampak. Yang tadi, orang buat jahat malam-malam, orang dengki, orang apa lagi, orang nak buat jahat kita boleh nampak kejahatan-kejahatan tu. Nampak kesan buruk dia. Tapi daripada kejahatan ayat 4 surah An-Nas ni kita tak nampak. Sebab tu Allah Ta'ala kata daripada kejahatan, bisikan-bisikan yang tersembunyi. Tersembunyi kat mana? Tersembunyi daripada segala arah. Kita tak nampak syaitan datang kat depan ke, syaitan datang kat belakang ke, syaitan datang kat kiri, kat kanan. Kita tak nampak. Yang penting bisikan tu ada. Bisikan-bisikan tu sentiasa ada. Tengok surah Al-A'raf, boleh? Surah Al-A'raf, muka surat 152 tak silap saya. Muka surat 152, surah Al-A'raf. Tolong baca dia Datuk Osu, boleh? Datuk Osu, 152, surah Al-A'raf. Ini kata-kata syaitan, kata-kata iblis setelah dia dihalau daripada syurga. Muka surat 152, ayat yang ke-16, 17. Boleh Datuk Osu, 152, ayat 16, ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab 16, 17. Iblis menjawab, kerana engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan selalu menghalang mereka daripada jalanmu yang lurus. 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka daripada depan, belakang, kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Okey. Ni, iblis lepas kena halau dengan Allah daripada syurga, dia kata oleh kerana kau putuskan aku sesat, maka aku akan sesatkan mereka semua. Lalu aku akan datang kepada manusia, bisik kejahatan. Kok depan, kok kiri, kok kanan. Untuk apa? Untuk buat manusia jadi kufur syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji syaitan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu syaitan janji ni nak datang kok kiri, kok kanan, ke depan, belakang, kiri, kanan. Antara doa yang Allah ajar Nabi SAW, antara perkara yang Allah suruh Nabi minta lindung. Nabi terlindung daripada syaitan, dia tak terlindung sebenarnya. Tengok muka surat 176, boleh? Ni ayat ni nak terangkan pasal depan, belakang, kiri, kanan tadi. Puan Oli tolong baca boleh Puan Oli? Muka surat 176. Okey. Ayat 201 dan 202. 176 ayat 201 dan 202. Tolong baca. Macam dah tak ada. Oh, tak ada. Tuan-tuan Aidin tolong baca, Tuan Aidin, boleh? Ayat apa tadi sekali lagi? Muka surat 176, ayat 201 dan ayat 202. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayangi fikiran jahat, melakukan dosa daripada syaitan, mereka segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan dan mereka tanpa henti menyesatkan. Okey, semula Tuan Faizin ayat 201 tu, boleh tak semula? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayangi fikiran jahat, okey, melakukan. Terima kasih. Terjemah Tuan Faizin, dibayangi fikiran jahat. Betul lah kan? Perkataannya bahasa Arab apa dia? Bahasa Arabnya, kalau boleh semua buka ala page ni. Ayat bahasa Arab dia. Innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa apabila menimpa mereka, apabila mengenai mereka fikiran-fikiran jahat. Terjemah Tuan Faizi tadi. Ayatnya bahasa Arab ta'ifun. Tahu tak apa makna ta'ifun? Apa makna ta'ifun? Makna ta'ifun ialah orang yang bertawaf. Bahasa Arabnya ta'ifun. Kan? Ta'ifun ni sebenarnya orang yang bertawaf. Boleh? Kita tawaf, kita buat apa? Kita mengelilingi Kaabah. Betul? Kita mengelilingi Kaabah. Jadi kenapa Allah panggil bisikan-bisikan jahat syaitan pada kita, dia panggil ta'ifun?
Sebab syaitan dia seolah-olah tawaf kita. Depan, belakang, kiri, kanan, depan, belakang, kiri, kanan, depan, belakang, kiri, kanan. Nak suruh apa? Kita jadi jahat. Nak suruh kita jadi buat jahat. Nak suruh kita kufur pada Allah. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, ada doa Nabi ajar. Ni, saya share doa kat skrin. Ni doa Nabi ajar. Kalau kita tengok tafsir ayat yang dibaca oleh Datuk Asu tadi, muka surat 152 ni doa dia. Kita minta Allah lindung kita daripada depan, belakang, kiri, kanan. Ni. Nampak ke kat skrin? Tuan-tuan biasa baca kot. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Okay, saya terjemah apa dua tu ni saya nak terjemah. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi izamatika an ubtala min tahti. Bagus kita baca doa ni hari-hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i ada ajar doa ni. Terjemah dua baris bawah je. Yang dua atas tu tak payah tak apa. Sebab kita tak nak fokus sangat. Ya Allah, peliharalah diriku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Okey, minta lindung pada apa ni? Minta lindung daripada bisikan-bisikan syaitan. Sebab tadi syaitan kata, okey, sebab tadi syaitan kata kat Allah, aku nak mendatangi mereka kok depan, belakang, kiri, kanan, depan, belakang, kiri, kanan. Maka kita pun nak protectlah diri kita daripada gangguan-gangguan syaitan tersebut. Maka ni doa yang kita kena amal hari-hari. Pagi petang amal doa ni. Okey, itu satu. Yang kedua, bisikan-bisikan juga dalam bahasa Arab dipanggil hamazati. Bisikan-bisikan juga dalam bahasa Arab dipanggil hamazati. Nah, kita nak tidur malam kita baca doa ni. Tolong baca boleh Tuan Haji Ishak Kasim. Surah apa ya? Surah Al-Anbiya tak silap saya. Saya cari jap. Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin. Nak tidur malam baca doa ni. Kalau tidak orang lain dah tidur, kita tak tidur lagi, syaitan nasib buat jahat. Saya cari muka surat je. Al-Anbiya tak silap saya. Ataupun Bukan Al-Mu'minun ke? Mu'minun, yes. InsyaAllah. Hebat Puan Zakia ingat. Ustaz je. Apa dia? Ustaz yang ajar. Saya yang ajar. Makan madu kata. Saya Nasia tadilah lupa kan? Kan saya Nasia lupa tadi. Okey, Tuan Haji Ishak, muka surat 348. 348. 348 ayat 9798. Boleh? Boleh tak? 348 ayat 9798. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung pada engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Kita amalkan doa ni. Nak tidur malam ke, nak pergi mana-mana ke, Allah suruh Nabi baca ni. Walhal syaitan tak boleh buat apa dah kat Nabi. Syaitan, tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh buat apa dah kat Nabi. Itu Allah suruh Nabi baca doa ni, buat apa lagi? Nabi tak baca pun tak apa. Tapi sebenarnya Allah nak kita yang baca. Allah nak kita umat ni lah yang baca doa ni. Kita berhajat pada gangguan-gangguan syaitan ni. Kita yang berhajat pada gangguan-gangguan syaitan. Tengok kat skrin, saya akan share hadis tentang gangguan syaitan. Jadi kita boleh amalkan doa ni. Muka surat 348 ni, ayat 9798. Muka surat 348, ayat 9798, kita amalkan. Untuk apa? Untuk Allah pelihara kita, lindungi kita daripada bisikan-bisikan syaitan. Okey? Tengok kat skrin, saya skrin hadis tentang syaitan ni. Nabi pun dia bisik jahat juga. Tapi tak berjaya lah. Tapi tak berjaya. Okey, nampak kat skrin saya share hadis, nampak tak? Okey. Manusia tidak dapat lepas dari godaan syaitan. Okey. Sebut syaitan dan bunyi sedap sikit. Kalau sebut syaitan tu nampak jahat sangat. Okey. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun melainkan dia akan dikuasai pendamping di kalangan jin. Syaitan lah tu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Tuhan pun kena sekali termasuk ke? Tidak ada seorang manusia pun dia akan dikuasai, dibisikkan, dihasut oleh pendamping yang jahat di kalangan jin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, Tuhan termasuk ke? Maksudnya syaitan, jin ni boleh hasut Tuhan juga ke? Nabi jawab, ya, aku pun termasuk. Cumanya, Allah membantu aku mengalahkannya. Syaitan tak boleh nak hasut Nabi dah. Lalu ia masuk Islam sehingga ia hanya memerintahkan kebaikan kepada. Jadi jin tu masuk Islam,
Sebab tahu dah tak ada hasil nak asuk Nabi jadi jahat, nak asuk Nabi jadi kafir musyrikin, mustahil, sangat-sangat mustahil. Last sekali jin tu masuk Islam, okey, jadi orang Islam dan tak boleh asuk Nabi, maka dia memerintahkan Nabi buat kebaikan saja. Maksudnya dia hanya membisikkan perkara-perkara kebaikan saja pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan dan puan-puan, syaitan dia akan bisikkan kejahatan sebanyak-banyak mungkin pada kita. Sebab apa? Dia dah janji pada Allah nak rosakkan kita, nak sesatkan kita. Dia akan datang kok depan, kok belakang, kok kiri, kok kanan. Apa maksudnya? Dia akan usaha sungguh-sungguh. Satu makna literal. Makna literal ni datang depan, belakang, kiri, kanan. Itu makna literal. Satu lagi, makna depan, belakang, kiri, kanan, apa dia? Berbagai cara. Satu makna literal, depan, belakang, kiri, kanan. Memang dia datang depan, belakang, kiri, kanan. Itu satu. Yang kedua, makna depan, belakang, kiri, kanan, makna berbagai cara. Syaitan akan guna berbagai-bagai cara untuk buat manusia sesat, syirik pada Allah Ta'ala, buat dosa maksiat. Menurut tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata, Ibnu Abbas berkata mengenai depan, belakang, kiri, kanan. Ibnu Abbas kata, bila Iblis kata, aku akan sesatkan mereka, aku akan datang mereka daripada sebelah depan. Maknanya Iblis akan buat kita ragu-ragu tentang akhirat. Iblis akan buat kita ragu-ragu tentang akhirat. Ya ke ada akhirat? Ya ke ada akhirat? Itu masuk ke depan. Adapun Iblis datang ke belakang, maknanya apa? Iblis akan buat kita kuat cinta dunia, kuat cari dunia, kuat sayang dunia. Biarlah tak semayang pun, janji dapat dunia. Itu masuk ke belakang. Adapun Iblis datang ke kiri, maksudnya apa dia? Iblis buat kita cinta maksiat. Ni Ibnu Abbas punya pendapat lah ni. Orang suka sangat maksiat. Pantang ada ruang kosong, masa kosong, duit lebih, terus cari maksiat. Manakala kok kanan, menurut Ibnu Abbas, Iblis akan buat kita ragu-ragu terhadap janji Allah dan janji Nabi, janji Allah dalam Quran dan janji-janji Nabi yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Yang penting, Iblis memang akan membisikkan sungguh-sungguh pada kita untuk buat jahat. Okey, perhabis ayat ni dulu baru kita terangkan. Setengah jam lagi saya akan terangkan beza manusia, jin, syaitan, iblis, qarin dan sebagainya. Dan tajuk kita ni kita akan habiskan ayat dulu baru kita bincang. Min daripada al-jinnati jin. Al-jinnati jin. Okey. Ta belakang tu bukan jin betina. Oh ustaz, biasanya ada ta belakang perempuan kan? Ya, banyak perkataan. Kalau muslimun lelaki, muslimatun ada ta belakang perempuan. Jadi jinnati jin perempuan? Tak, bukannya tu. Jinnati ni dia dipanggil talil wahdah. Bukan semua perkataan ada ta belakang perempuan. Oh, ustaz ajar ada ta belakang perempuan. Ya, banyak perkataan bahasa Arab ada ta belakang perempuan. Contoh muslimun, seorang muslim. Betul? Tambah ta jadi apa? Muslimatun, seorang perempuan muslimah. Mukminun, seorang lelaki. Mukminun, seorang lelaki. Tambah ta, mukminatun, seorang wanita mukmin. Oh, jadi oleh kerana ta belakang perempuan, semua ta dalam Quran semua dipanggil perempuan. Tak. Ada juga ta dipanggil lil wahdah. Apa maksud ta lil wahdah? Ta memberi makna satu. Satu. Ta tu menunjukkan satu. Jadi min daripada jin, seko jin ataupun satu jin je lah. Okey. Wa dan annas manusia. Annas manusia. Okey, tolong baca terjemah ayat terakhir ni boleh? Puan Salma kasih. Pendeknya ayat. Tolong baca dulu boleh? Ustaz, muka surat berapa? Ayat terakhir surah An-Nas tu lah, ayat 6. Muka surat 604. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kalangan jin dan manusia. Okey. Terima kasih Puan Salma kasih. Puan Salma, satu ayat lagi boleh tak? Saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu ta macam ni juga, tapi bukan beri makna perempuan. Contoh apa? Nabi Adam. Nabi Adam, Allah bagi apa dalam Quran? Khalifah. Ada ta tak belakang? Ada ta kat belakang. Itu ta kat belakang tu Nabi Adam perempuan ke? Tolong baca boleh Puan Salma. Muka surat 6. Surah Al-Baqarah muka surat 6. Ayat berapa Ustaz? Ayat atas sekali, ayat 30. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merosakkan dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Okey, terima kasih Puan Salmah Kasih. So, Sama. seorang khalifah. Khalifah tu ada tar belakang kan? Nampak? Khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ni tar belakang. Perempuan Nabi Adam perempuan. Ta ni dipanggil ta lil wahdah. Ta yang beri makna seorang, satu. Samalah juga al-jinnah tadi. Jinnah tadi maksudnya kita minta lindung dengan Allah daripada bisikan-bisikan jahat yang sentiasa tersembunyi, sama ada bisikan tu daripada jin ataupun bisikan tu daripada manusia. Sebab apa? Plural bagi jin bukan jinnah. Siapa tahu plural bagi jin? Jamak bagi jin apa dia? Jamak bagi jin. Kalau seekor jin, jin lah. Tu seekor jin, jin. Jamak bagi jin adalah jan. Jan. Jim alif nun. Tu jamak bagi jin. Tolong baca dia, Puan Nur Iznida. Tolong baca boleh, Puan Nur Iznida. Jamak bagi jin adalah jan. Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Okey, tolong baca. Muka surat berapa ya? Sekejap saya cari muka surat. Muka surat 531. 531 ayat yang ke-15. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Perkataan jin tu tengok bahasa Arab. Terima kasih Puan. Puan boleh tak baca ayat 14 sekali? Ayat 14. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Okey. Terima kasih Puan Iznida. Allah ciptakan manusia daripada tanah kering, tanah liat yang dibakar, manusia. Allah ciptakan jin daripada api yang tak ada asap. Maksudnya api yang sangat panas, tak ada asap langsung. Indonesia terjemah lidah api. Bahasa Indonesia ada terjemah lidah api. Okey, baik. Apa plural bagi jin dalam ayat ni? Wa khalaqal jan. Jim alif nun, itu plural. Jim alif nun, itu plural bagi jin. Kalau seekor jin, jin saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita minta lindung daripada bisikan yang jahat yang kita tak nampak. Bisikan tu datang daripada manusia dan jin. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bincang dulu. Manusia daripada tanah liat, daripada tanah liat yang dibakar. Manusia, kita faham. Kita tak payah bincang pasal manusia, kita pun dah tahu manusia. Malaikat daripada cahaya. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Jin daripada api yang tak ada asap. Iblis, syaitan daripada apa? Iblis. Okey, baik. Jadi, unsur ciptaan bagi makhluk selain Allah daripada tanah, daripada cahaya, daripada api. Itu je lah. Tanah, manusia. Cahaya, malaikat. Api, jin. Syaitan, iblis. Syaitan iblis, mana syaitan iblis? Tuan-tuan dan puan-puan, manusia kita tak boleh bincang, malaikat tak boleh bincang. Kita semua dah jelas sejak dulu lagi manusia tu apa, malaikat tu apa. Malaikat tidak ada jantina. Maksudnya bukan malaikat betina, bukan malaikat jantan, tak ada. Kalau jantina nanti perlu cari satu lain pula, tak. Okey. Jin ada betina jantan, sebab tu dia boleh mengembang biak. Jin ada betina jantan, sebab tu dia ada keturunan. Malaikat tak ada keturunan. Perbincangan ni bermula pada perbincangan iblis. Iblis termasuk tak golongan malaikat? Iblis termasuk tak golongan malaikat? Itu perbincangan pertama. Tolong baca dia. Tuan Muhammad Najib ada? Tuan Muhammad Najib ada? Ada, Ustaz. Okey, muka surat 6 boleh? Muka surat 6 boleh, Tuan. Terima kasih Dr. Najib join kita malam ni.
Ayat 34. Ayat Surat 6. 34. Muka surat 6 ayat 34. Ayat 34. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takbur dan dia termasuk golongan orang yang kafir. Okey, terima kasih Dr. Najib. Terima kasih Ustaz. Ayat macam ni ada 7 tempat dalam Quran. Ayat macam ni ada 7 tempat dalam Quran yang Allah suruh malaikat sujud pada Adam, semua sujud kecuali iblis. Jadi kalau ikut literal ayat ni, iblis golongan malaikat ke bukan? Siapa nak cuba jawab? Iblis golongan malaikat ke bukan? Malaikat. Malaikat. Sebab apa malaikat? Siapa jawab malaikat tadi? Tak apa, cuba jawab. Puan Salma. Kenapa Puan Salma jawab macam tu? Sebab dia kan yang kuat sekali bertasbih kepada Allah masa. Okey. Itu dalil ataupun hujah Puan Salma lah kan? Okey, tak apa. Kita ambil dulu hujah tu. Okey. Orang lain ada tak pendapat lain? Macam ni, ayat saya. Ni sekadar saya bagi contoh ayat ni. Jangan marah ni. Saya bagi contoh ayat. Saya kata apa dia? Encik Ali telah bercuti ke Pulau Langkawi bersama isteri-isterinya kecuali Aminah. Isteri-isterinya kecuali Aminah. Jadi dalam ayat saya tu, Aminah isteri dia ke bukan? Bukan. Kenapa bukan pada soalan ni? Sepatutnya yang sebelum kecuali dengan selepas kecuali benda yang sama lah kan? Saya bawa semua anak-anak saya pergi bercuti kecuali Abdul Rahman contoh. Jadi bila sebut Abdul Rahman, orang akan tahu dia anak saya juga yang saya tak bawa. Benda yang datang selepas kecuali dengan sebelum kecuali biasanya benda yang sama. Macam tadi lah, Encik Ali pergi cuti Langkawi, bawa semua isteri-isterinya kecuali Aminah. Ni contoh kecuali Aminah. Jadi daripada ayat tu semua orang dah tahu Aminah termasuk isteri Encik Ali juga, cuma dia tak bawa. Oleh kerana itulah Allah kata, Allah suruh malaikat-malaikat sujud pada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Jadi bila kecuali datang lepas, perkataan yang datang lepas kecuali, dia golongan yang sama lah. Itulah dalil dia. Okey, baik. Jawapannya, iblis bukan kategori malaikat. Sebab apa iblis bukan kategori malaikat? Dalil mudah kita nak jawab dia, Puan Salmah ya. Sebab malaikat tidak ada descendant. Malaikat tidak ada keturunan. Anak, cucu, cicit tak ada. Iblis ada. Puan Salmah tolong baca boleh? Ni dalil, okay, kita pegang ayat ni. Ini dalil bahawasanya iblis bukan malaikat. Boleh Buku surat 299. Tak apa kita bincang, salah tak apa. 299 ayat 50. Tolong baca Puan Salmah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah daripada golongan jin. Maka dia menderhakai perintah Tuhannya. Layakkah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Okey, boleh Puan Salmah ya? Ya. Jadi ayat ni menunjukkan iblis bukan malaikat. Yes. Ada 2 dalil iblis bukan malaikat dalam ayat ni. Pertama Allah cakap dengan jelas, dia kategori jin. Kana minal jin. Dia adalah kategori jin. Kemudian, adakah patut kamu menjadikan dia dan keturunan dia pelindung-pelindung selain Allah? Malaikat ada keturunan. Malaikat kahwin sama-sama malaikat dapat anak cucu cicit tak ada. Iblis ada keturunan. Iblis ada keturunan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, iblis tidak ada plural dalam Al-Quran. Perkataan iblis biji ini je, iblis. Tak ada plural bagi iblis. Abalis ke, ubulus ke, tak ada. Iblis adalah ketua bagi para syaitan. Iblis kategori jin. Dan dia adalah ketua bagi semua jin-jin yang suka kita buat jahat. Itulah iblis. Bila Allah nak sebut tentang tentera-tentera iblis ataupun kita panggil pengikut-pengikut setia iblis, Allah guna perkataan junud. Iblis tidak ada plural. Tidak ada lafaz plural untuk iblis. Okey, tolong baca dia.
Tolong baca boleh. Puan Izamani, tolong baca Puan Izamani muka surat 371. 371 ayat yang ke 92, 93, 94, 95. Boleh? 92, 93, 94. 95. Bismillahirrahmanirrahim. Serta dikatakan kepada mereka, di manakah benda-benda yang kamu sembah dahulu? 93. Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? 94. Lalu mereka sembahan-sembahan itu dihumbankan ke dalam neraka dengan tertiarap bersama orang yang sesat. 95. Termasuk juga bala tentera iblis semuanya. Okey. Bala tentera iblis kesemuanya. Yang plural tu bala tentera iblis tak seekor juga. Tetap satu juga. Wa junudu iblis ajma'un. Jadi jin-jin dan manusia yang kerja dia hasut orang buat jahat, dia adalah bala tentera iblis. Sekarang kita dah tahu iblis tu seekor je ataupun satu je, dan iblis tu adalah kategori jin. Okey, kita dah tahu. Syaitan pula, siapa syaitan? Tuan-tuan dan puan-puan, syaitan adalah sifat, bukan zat, bukan jisim. Syaitan adalah sifat, bukan zat, bukan jisim. Kalau zat, kalau jisim, syaitan daripada apa? Tak ada, Allah tak sebut pun syaitan dibuat daripada apa. Okey, baik, saya tertinggal. Saya lupa nak share pada tuan-tuan dan puan-puan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa iblis, dia bukan malaikat tapi duduk bersama malaikat. Hadis ni daripada Imam Muslim daripada Aisyah. Nabi bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat daripada cahaya. Wa khuliqa iblisu min marijin min nar. Iblis dicipta daripada api yang tak ada asap tadi. Surah Ar-Rahman tadi. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan sebagaimana yang telah diberitahu pada kamu. Tanah, air daripada tanah. Fa innal hajati nadaha kullu wi'ain bima fihi wa khanahu at-taba'u indal hajah. Apa Nabi kata? Bagus kata-kata Nabi dalam ayat. Dia kata, kadang-kadang bila seorang tu berhajat, dalam keadaan mendesak, berhajat, maka penuh dia, bekas-bekas berjana dia penuh dengan air ataupun penuh dengan apa isi saja makanan. Kalau kita tengah kenyang, kita tengah ada makanan cukup, orang bagi makanan 3-4 bungkus, tak nak, saya nak sebungkus je. Sebab kita bukan dalam keadaan berhajat sangat. Tapi ketika mana suasana kebuluran, suasana kemarau melampau, ada makanan, kita masa tu ada bekas, nak isi penuh dulu bekas kita. Orang lain biar janji bekas aku penuh dulu. Bila dalam keadaan terdesak, maka Nabi kata, jelaslah tabiat seorang tu macam mana. Kita tak terdesak, kita tak adalah nak berebut makanan sebab rumah kita banyak makanan dalam peti air banyak lagi. Tapi nanti bila datang suasana makanan tak cukup, masa tu keluarlah tabiat seseorang tu macam mana. Tabiat seseorang maksudnya tamak dia, tak pentingkan diri sendiri dia, keluarlah sifat sebenar dia. Macam itulah juga iblis sebelum Nabi Adam diciptakan, dia tak ada masalah. Sama-sama ibadat dengan para malaikat. Sama ibadatnya, sama ketaatannya dengan para malaikat. Tapi bila datang Nabi Adam, terkeluarlah dia punya true color dia. Itu maksud kata-kata Nabi. Sayyidina Aisyah sambung lagi, Nabi bersabda lagi, wa dzalika annahu qartawassama bi afalil malaikah. Kerana sesungguhnya iblis itu meniru-niru perbuatan malaikat. Wa tashabbaha bihim wa ta'abbada wa tanassaka. Nabi kata dia punya ibadat sama macam malaikat. Dia punya ketaatan sama macam malaikat. Falihadza dakhala fi khitabihim. Sebab itulah masa Allah suruh dia termasuk sekali. Oleh kerana dia nak tiru malaikat, dia bersama para malaikat. Bila Allah suruh malaikat, dia kena buat sekali lah. Tetapi wa asabil mukhalafah, tetapi dia pilih untuk buat sebaliknya. Tak nak sujud pada Adam alaihissalam. Iblis kerana di kalangan jin dia paling baik. Sebelum Allah ciptakan Adam, di kalangan jin dia lah paling banyak ibadat. Nak tiru para malaikat. Tapi bila datang satu suasana yang dia tak boleh terima, maka masa itulah keluar dia punya true color. Ketika berhajat, ketika mendesak, ketika keadaan suasana panik ataupun suasana terpaksa mementingkan diri sendiri, keluarlah sifat sebenar dia. Itu kata-kata Nabi SAW tentang iblis. Jadi iblis adalah kategori jin. Syaitan adalah jin yang jahat, nama dia syaitan. Orang yang jahat, namanya syaitan. Mana dalil dia? Surah Al-An'am ayat 112. Tolong baca Puan Zakiyah boleh?
Suratul An'am ayat 112. Ustaz, 100. Saya cari muka suratnya. Saya tak jumpa muka surat. Muka surat 1-3 ya ke 1-3. 142 tak silap saya. Yes, 142. Muka ayat 112. Tolong baca Puan Zakia. Ustaz, 142 ayat 112. 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan musuh yang terdiri daripada syaitan-syaitan, manusia dan jin. Sebahagian daripada mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan yang indah sebagai penipuan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarlah mereka bersama apa penipuan yang mereka adakan. Okay. Nampak jelas tak ayat ni? Allah kata, bagi setiap nabi, kami jadikan musuh-musuh bagi nabi tersebut, syaitan-syaitan di kalangan manusia dan syaitan-syaitan di kalangan jin. Jadi syaitan ni sifat, bukan jisim. Apa maksud sifat? Orang yang jahat, Allah panggil syaitan. Jin yang jahat dipanggil syaitan juga. Jin yang jahat dipanggil syaitan, orang jahat dipanggil syaitan. Kat mana jahat? Orang Allah panggil syaitan. Orang tapi Allah panggil syaitan. Kat mana? Tolong baca dia. Puan Maisarah boleh baca dah. Puan Maisarah ataupun Mas Ibrahim lagi. Boleh. Dah sampai. Dah sampai ya. Masya-Allah. Ke surah Baqarah, muka surat 3. Ayat yang ke-14. Boleh tak? Muka surat 3 ayat 14. Muka surat 3 ayat 14 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau syaitan-syaitan, para pemimpin mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Pemimpin mereka Allah panggil apa? Pemimpin mereka Allah panggil apa? Syaitan. Orang lah pemimpin orang munafik ni, orang Yahudi, orang manusia. Pemimpin mereka Allah panggil syaitan. Jadi manusia yang jahat Allah panggil syaitan. Begitu juga jin yang jahat Allah panggil syaitan. Sebab tu masuk neraka nanti jin dan manusia. Mana syaitan? Manusia yang jahat itulah syaitan. Jin yang jahat itulah syaitan. Tengok muka surat 155 tak silap saya. 155. Tolong baca Tuan Faizi boleh? Tuan Faizi, tolong baca 155. Ayatnya panjang, baca sikit je lah boleh. Ayat atas sekali 38. 155. Ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah terdahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk setelahnya kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing akan mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahuinya. Okey, terima kasih Tuan Faizi. Ada tak perkataan syaitan dalam ayat tu? Cerita pasal neraka, ada tak perkataan syaitan? Tak ada. Habis tu syaitan tak masuk neraka ke? Tak. Jin yang masuk neraka itulah syaitan. Orang-orang jahat yang masuk neraka itulah syaitan. Bukan semualah. Orang yang hasut orang lain buat jahat itulah syaitan. Orang yang hasut orang lain buat jahat itulah syaitan. Okey, dia hasut orang, dia membisikkan tipu daya. Okey? Dia hasut kita buat jahat, itulah syaitan. Dia buat, bila ada orang ajak kita buat jahat, orang tu sebenarnya telah buat kerja syaitan. Tolong syaitan buat kerja syaitan. Jadi jin ada dua kategori. Satu jin yang jahat Allah panggil syaitan. Jin baik ada jin baik. Ada tak jin baik? Ada jin baik. Siapa dah jumpa jin baik? Jin Islam tu jin baik lah kok Ustaz. Ya. Sebaik jawab macam tu. Ada yang jawab, ada Ustaz. Saya pernah jumpa jin baik. Jin Syamsuddin. Tu orang. Okey. Tu orang bukan jin. Jin baik ni. Surah apa ya?
Al-Ahqaf. Tolong baca Dato' Usul boleh? Surah Al-Ahqaf. Ni jin baik Ni jin baik. Surah Al-Ahqaf. Muka surat jap. 506. Boleh Dato' Usul 506 ayat 29, 30, 31. Ni jin yang baik. Ayat berapa Ustaz? 29, 30, 31. 29, 30, 31. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad satu rombongan jin yang mendengar bacaan Al-Quran. Mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengar bacaan itu. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. 30. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang diturunkan selepas Nabi Musa alaihissalam, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. 31. Wahai kaum kami, terimalah seruan Muhammad yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskanmu daripada azab yang pedih. Okey, terima kasih Dato' Usul. Baik tak jin-jin ni? Nak tanya, baik ke tak baik? Baiklah. Dengar Nabi baca Quran, dia pesan pada kawan-kawan dia, diam. Bagus ni, jin hormat orang baca Quran. Manusia ini orang baca Quran, buat pekak beladah, buat bising. Ni jin yang baik ni. Dia pesan pada kawan dia, ni dia cakap betul ni. Apa yang dia cakap tu, dia membenarkan isi Taurat sebelum ni. Waktu di kalangan jin, ada Islam, dia tak Islam. Tuan Haji Salahuddin, tuan baca boleh? Tuan Haji Salahuddin. Muka surat 572. Ada Tuan Haji Salahuddin ada? Ada. 572 ayat 1, 2. Baca dulu 1 dan 2 tu. 1 dan 2. Satu dan 2 ya. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yakni Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Okey. Tuan Haji Salahuddin, terus skip ayat bawah sekali, ayat 11. Ayat 11. Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang soleh dan ada pula yang sebaliknya. Kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Okey. Skip lagi, Tuan Haji Salahuddin, muka surat sebelah, 573, ayat 14 dan 15. 14 saja cukup. 14 cukup. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka Jahannam. Okey, terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Jadi ayat yang Dato' Usul baca, Tuan Haji Salahuddin baca, jin yang baik, panggil jin ni lah. Jin yang jahat, yang hasut orang, yang membisikkan kejahatan pada orang, suruh buat jahat. Tentera-tentera iblis. Itulah tentera-tentera iblis. Jin itulah tentera-tentera iblis yang hasut kita buat jahat. Kita minta lindung dengan Allah daripada itulah yang hasut kita buat jahat. Okey. Jelas Jin, syaitan, iblis, jelas. Ada soalan tak tentang tiga ni dulu? Jin, syaitan, iblis ada tak soalan tentang tiga ni? Iblis tu kurang sikit Ustaz. Iblis ni dia ni kepala kepada jin yang jahat ya. Ya, dia kepala. Dan lagi satu iblis atau maksudnya jin ni dia orang mati tak ataupun ada dilahirkan lagi ke ataupun dia maintain je dia punya population dia tu. Okey, baik. Yang tu saya tak nak jawab. Kena tanya. Kalau ikut ayat yang Dato' Usul baca tadi,
Jin tu yang dengar Quran tu, dia kata apa? Quran yang Muhammad baca tu sama macam Nabi Musa baca. Maknanya dia lama lah. Yes. Tak mati-mati lah. Iblis pun sekarang tak mati-mati. Untuk iblis, tuan-tuan dan puan-puan, untuk iblis confirm dia tak mati. Sebab apa iblis confirm tak mati? Sebab Allah bagi dia penangguhan. Kat mana dalil dia? Terima kasih juga Puan Zakiyah tadi. Saya teringat. Puan Zakiyah tadi. Saya teringat. Tolong baca boleh? Tuan Haji Ishak, tolong baca boleh? Tuan Haji Ishak. Muka surat 264. 264. Iblis confirm tak mati. Jin-jin lain, wallahualam. Beranak memang beranak lah sebab ada keturunan tadi. Beranak memang beranak ada keturunan. Muka surat 264 ya. 34, 35, 36, 37, 38. Iblis minta izin, postpone. Boleh? Dia Allah berfirman, kalau begitu keluarkanlah dari syurga kerana sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Ia iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan padaku sampai hari dibangkitkan. 37 Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Satu lagi. Sampai hari yang telah ditentukan, iaitu hari kiamat. 39 ia berkata. Cukup. 39 tu biarlah. Iblis dia minta postpone. Dia minta mati lambat. Allah kata boleh mati lambat. Dia kalau boleh minta, nak Allah panjangkan umur dia sampai hari kita dibangkitkan. Tiupan sangkakala yang kedua tadi. Boleh? Tapi Allah kata apa dia? Tak, aku hanya akan bagi kamu panjang umur sampai tempoh ditentukan. Orang putih punya terjemah kat sini dia kata apa? The day of the time appointed, the first sound of the trumpet. Tiupan sangkakala pertama, masa tu dia hidup lagi, masa tu dia Allah Ta'ala matikan dia. Iblis confirm panjang umur. Adapun jin-jin lain ni, ada kalau dengar orang yang merawat ni kata bunuh jin lah, matikan jin lah, wallahualam. Kita tak tahu. Saya tak berani nak cakap dengan yakin ada mati ke tak ada mati ke tak tahu. Tapi okey, soalan tu selesai Puan Zakiyah ya. Yang jin-jin lain ni mati ke tak mati saya tak berani jawab. Tak tahu. Okey, kalau dengar bomoh-bomoh ataupun perawat-perawat ni macam-macam lah hayat dia. Bubuh dalam botol lah, matilah gitulah dan sebagainya. Okey, setiap kita ada qarin. Setiap kita ada qarin. Qarin tu siapa? Qarin itulah jin, qarin itulah syaitan. Tengok surah Zukhruf. Tolong baca dia. Tolong baca dia boleh. Dr. Muhammad Najib tolong baca boleh? Ustaz. Okey, surah Zukhruf. Qarin. Pernah dengar perkataan qarin kan? Qarin ni malaikat pun qarin, jin syaitan tu pun qarin. Saya cari muka surat dah. Qarin tak bagi saya jumpa muka surat ni. Surah apa ya? Wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Surah Zukhruf tak silap saya. Maafkan saya masa lebih sikit boleh? Boleh Ustaz. Okey, muka surat 492. Dr. Najib boleh? Boleh. 492. Okey, ayat 36. Ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa tidak mengendahkan pengajaran Allah yang Maha Pemurah, yang ini Al-Quran, kami biarkan syaitan yang ini menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Teman karibnya, qarib. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah dan ikut cakap syaitan, maka syaitan itulah qarin dia. Syaitan itulah qarin dia. Tuan-tuan dan puan-puan, okey? Tuan-tuan dan puan-puan, qarin saya, dia tahu apa saya minat. Qarin saya tahu saya minat kucing, contoh. Jadi masa semayang, dia duduk bayangkan saya pasal kucing, nanti nak beli kucing tu, nanti nak kacau dengan kucing ni, nanti dapat anak kucing color ni, contoh. Qarin saya tahu saya minat motor. Jadi masa semayang saya, dia buat saya terfikir pasal motor. Qarin tuan-tuan tak tahu pasal saya. Tiba-tiba ada qarin siapa-siapa tu datang masuk pasal bunga, contoh. Saya tak minat bunga. Tiba-tiba qarin tu datang masuk saya pasal bunga. Buat apa? No point lah. Dia qarin, setiap orang ada qarin dia. Dan qarin kita tahu apa kita minat. Kat akhirat nanti kita akan claim yang qarin kita. Kat akhirat nanti kita akan claim yang qarin kita. Tadi yang Dr. Najib baca qarin di kalangan syaitan. Ni qarin malaikat ada juga? Ada juga. Kat mana ya? Surah qarin malaikat tu. Surah Qaf. Tolong baca dia Puan Nur Iznida. Tolong baca Puan Iznida boleh? Surah Qaf. Nampak ayat tadi qarin malaikat. Muka surat berapa Ustaz? Sekejap saya cari muka surat. 519. Dalam 519 ni ada dua qarin. Semua buka kalau boleh. 519. 519, okey, ayat 23 ada satu. 23 ada qarin. Ayat yang ke
Satu lagi qarin. Satu ayat 23 ada qarin. Ayat 23 ada qarin. Satu lagi ayat 27 ada qarin juga. Qarin yang pertama malaikat, qarin yang kedua jin. Tolong baca tu boleh? Dua-dua. Puan Isnida. 25 dan 27. 23 dan 27. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. Ayat 27. Setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Satu ayat lagi? 28 ke? Ya 28. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Okey. Kat akhirat nanti, qarin malaikat kata, ya Allah campak dalam neraka lah. Campak dia dalam neraka. Dulu dah tahu tentang ancaman ni, dah tahu tentang ancaman tu, degil tak dengar juga, campak dalam neraka. Jadi qarin 23 tu malaikat. Qarin 23 tu malaikat. Manakala qarin yang ke-27 tu, kan tengok ayatnya? Wa qala qarinuhu 23, 27 pun sama. Qala qarinuhu. Jadi kita ada dua qarin. Qarin yang baik itu malaikat yang akan buat kita teringat ancaman-ancaman. Buat dosa malam ni tapi malaikat buat teringat. Dengar tak ustaz kata apa kalau buat dosa ni, contoh. Itu qarin malaikat. Adapun perasaan nak buat jahat, itu qarin daripada syaitan. Kat akhirat nanti tuan-tuan dan puan-puan, kita akan salahkan syaitan. Manusia akan salahkan syaitan. Maka syaitan pun jawab, jangan salahkan aku hasut je. Tengok surah Ibrahim ayat 22. Tolong baca boleh? Ustaz, yang qarin yang malaikat tu bukan Raqib Atid yang mencatat tu? Bukan. Bukan. Raqib Atid tu dia dua orang. Raqib Atid tu dia tukang catat dia. Dia tak mengapa ya? Dia tidak mendorong kita untuk buat kebaikan, tak. Raqib Atid tu dia tengok catat tu je. Raqib Atid bukan. Ni qarin kita sendiri. Kita ada malaikat yang kita sendiri yang akan membisikkan kebaikan. Tolong baca tuan. Ini siapa ya? Seorang lagi. Okey, tak apa. Tolong baca dia. Wan Faizi tolong baca boleh? Surah Ibrahim ayat 22. Ni kat akhirat nantilah. Surah Ibrahim ayat 22. Muka surat Ustaz? Sekejap saya cari muka surat. Tak jumpa lagi. Muka surat 258 ayat 22. Boleh. 258 ayat 22. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syaitan berkata, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencela aku, tetapi celalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya, orang yang zalim akan mendapat sisaan yang pedih. Okey, terima kasih Tuan Faizi. Itu ayat terakhir kita malam. Kat akhirat nanti, kita akan salahkan syaitan. Siapa syaitan yang kita akan salahkan tu? Jin tu lah. Jin yang hasut kita wajah tu lah kita akan salahkan. Maka jin tu kata, jangan cela aku, cela diri kamu. Aku hanya suruh kamu yang ikut. Aku suruh, aku bagi idea je. Aku hanya bagi idea, bagi cadangan, kamu yang ikut. Jangan salahkan aku, salahkan diri kamu. Boleh? Jadi orang yang hasut orang buat jahat. Orang yang bagi idea pada orang buat jahat. Kawan kita ajar kita, wajah kena gini. Wajah kena gini. Maka kawan kita tu adalah syaitan di kalangan manusia. Ibnu Abbas kata apa? Aku tak kisah di kalangan jin yang aku tak nampak ni. Ibnu Abbas kata. Sebab jin yang aku tak, syaitan yang aku tak nampak ni, aku baca ayat kursi dia lari. Ibnu Abbas kata ni, aku baca ayat kursi dia lari. Yang aku kisahnya adalah jin di kalangan manusia. Aku baca ayat kursi dia tak lari. Ibnu Abbas kata. Boleh? Okey, baik. Cukup situ dulu. Cukup dekat sini dulu perbincangan kita malam ni. Ustaz. Kita akan sambung. Sorry, tanya kan ada satu ayat dalam surah Al-Ahqaf yang cakap kata macam dan tetaplah macam mereka diazab macam seperti umat yang terdahulu dari kalangan jin dan manusia. Maksudnya kalau
umat yang terdahulu tu diazab dan mati, jin pun mati jugalah kan maksudnya? Sekejap saya buka. Maksudnya jin tu diazab juga zaman dahulu. Kejap. Mereka itulah orang yang tetap menerima hukuman azab bersama-sama dengan umat-umat yang terdahulu daripada mereka, daripada kalangan jin dan manusia. Surah apa tu puan? Al-Ahqaf ayat 18. Al-Ahqaf ayat 18. Kejap Saya tak berani nak terang lagi, tak sampai lagi surah tu. Dalam pengajian mana-mana kelas pun tak sampai lagi kat situ. Kalau ikut logik dia, kalau umat terdahulu diazab, mati, maksudnya jin pun diazab dan mati juga. Matilah kan? Wallahu alam. Wallahu alam. 18 Tapi ayat tu kan kata dia dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang terdahulu. So maksudnya dikumpulkan bersama akhirat lah kan? Tak macam tu ke? Wallahu alam. Saya kena baca balik ayat tu puan zaman ni. Saya tak berani nak jawab lagi mati ke tak mati. Tapi yang penting apa tahu? Okay, saya lupa satu perkara. Syaitan jin ni boleh menyamar jadi manusia. Dia boleh menyamar jadi manusia. Kita nampak dia real manusia, tapi dia adalah syaitan. Masa Nabi dengan orang kafir berperang di peperangan Badar, kan, peperangan perang Badar, ada seekor jin iblis ni, dia menyamar jadi seorang lelaki namanya Suraqah bin Malik bin Ju'sham. Dia kata apa kat orang musyrikin Mekah? Lawan je, you all kuat hari ni, kami bantu you all. Cik. Bila mana malaikat datang, dia nampak malaikat, dia lari awal sekali. Tengok muka surat 183. Tolong baca boleh? Tuan Haji Salahuddin 183 boleh? Ayat 48. Ada Tuan Haji Salahuddin? Okey, baik. Tolong baca poin Zawan ni. 183 ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan pekerjaan buruk mereka dipandang baik sambil menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tidak ada sesiapa pun daripada umat manusia yang dapat mengalahkan kamu dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Maka apabila kedua-dua puak angkatan tentera Islam dan kafir musyrik saling kelihatan berhadapan, syaitan itu berundur ke belakang sambil berkata, aku berlepas diri daripada kamu kerana sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat berat azabnya. Syaitan kata apa masa tu? Aku dapat tengok apa yang kamu tak dapat tengok. Apa dia? Malaikat. Syaitan kata aku dapat tengok apa yang kamu tak dapat tengok. Malaikat. Jadi maksudnya kalau ikut ayat tu, poin zaman ni kan, syaitan boleh mati jugalah kena dengan malaikat, betul? Kalau syaitan tak mati-mati, kena pukul ke, kena bedang dengan malaikat tak mati-mati, apa nak takut? Betul? Jadi wallahu alam, saya jin-jin sebelum ni hidup ke mati, ada boleh mati ke tak mati pada jin sebelum ni, wallahu alam. Saya tak berani nak jawab dengan yakin lagi. Yang saya boleh jawab, iblis confirm, Allah bagi penangguhan. Selain iblis, wallahu alam. Okey, baik. Kita berhenti sini dulu boleh? Kita sambung lepas raya. Bulan Ramadan ni kita cuti, okey, kita tarawih malam-malam. So kita akan sambung lepas raya. Bulan Ramadan kelas siang saya semua jalan macam biasa. Tapi jadi siapa yang free nak join kelas siang boleh beritahu, saya akan bagi link lah. Isnin ada, Selasa ada, Khamis ada, Sabtu ada, insya-Allah. Okey, selamat menyambut Ramadan semua. Minta maaf salah silap kalau ada. Semoga kita berjumpa lagi lepas raya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Terima kasih.